Proses perolehan tender projek air Sabah diharap berjalan lancar. Itu adalah paparan dari Sabah petang ini. Perincinya langsung bersama Inisia di Kota Kinabalu. Teruskan, Ann. Ya, baik, Otto. Proses perolehan tender bagi pelaksanaan pelan jangka pendek menyelesaikan masalah bekalan air di Sabah dijangka siap bulan depan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Syed Helmi Yahya yang juga Menteri Kerja Raya berkata, pengemaskinian dokumen sedang dilaksana ketika ini bagi memulakan proses tender. Datuk Syed Helmi menyatakan demikian ketika mengulas perkembangan terkini peruntukan RM320 juta kepada Sabah yang dipersetujui Kerajaan Persekutuan pada tahun lepas untuk mengatasi masalah air di Sabah. Kementerian Persekutuan telah mengecualikan value engineering bagi proses pra-perolehan tersebut. Jadi itu bermakna kita boleh melaksanakan tender ataupun panggilan tender bagi perolehan dan selepas itu barulah nanti disalurkan peruntukan itu untuk pengeluaran surat setuju terima. Bercakap kepada media di Putatan, Datuk Syed Helmi menjelaskan bahawa terdapat pelbagai peringkat pengurusan yang perlu diikuti bagi peringkat awal pelaksanaan menyebabkan proses berkenaan memakan masa yang lama. Beliau berharap selepas proses berkenaan, proses tender berjalan dengan lancar. Jawatan Kuasa Maharajan Persuratan dan Kesenian Islam bercadang untuk mewujudkan sekretariat khas antarabangsa dengan permulaan akan mewujudkan sekretariat khas ASEAN. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arif berkata, pewujudan sekretariat itu bertujuan untuk menghubungkan penggiat, pencinta dan penulis kad di seluruh ASEAN dalam satu sekretariat yang berfungsi sebagai pusat maklumat dan program berkaitan kad. Sekretariat itu dijangka mula beroperasi awal tahun depan dengan mesyuarat melibatkan 4 tokoh berpengalaman dalam jaringan penulis-penulis hot peringkat ASEAN. Kita akan memudahkan mereka apabila ada maklumat, apabila ada program, kita akan terus kepada sekretariat berkenaan di Malaysia, di Indonesia, di Singapura, di Filipina, malah di negara-negara yang lain. Datuk Dr. Muhammad Arifin yang juga pengasas Maharajan Persuratan dan Kesenian Islam ditemui media selepas Forum Perdana Ehwal Islam di Membakut. Beliau berharap sekretariat itu menjadi platform bagi memajukan seni khat di rantau ini serta menggalakkan lebih banyak kerjasama antara negara-negara ASEAN dalam bidang seni khat. Terdahulu Datuk Dr. Muhammad Arifin menyampaikan hadiah dan sijil kepada pemenang pertandingan tazkira, azan dan juga nasyid yang turut diadakan sempena Maharajan ini. Program Jiwa Komuniti Madani merupakan platform menyatupadukan masyarakat tanpa mengira latar belakang. Berkonsepkan wayang pacak yang menayangkan istiadat pertabalan yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim. Program berkenaan juga cukup bermakna dan menciptakan kenangan apabila orang ramai yang hadir bersama-sama menyaksikan istiadat bersejarah itu. Di Kota Kinabalu, lebih 300 warga bandaraya hadir memeriahkan program Jiwa Komuniti Madani peringkat Parlimen Kota Kinabalu. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Dr. Sabin Samitah ketika ditemui menzahirkan harapan agar lebih banyak program meningkatkan semangat perpaduan kaum dan rakyat dianjurkan. Program seperti ini amat baik kepada komuniti kita yang terdiri daripada berbilang kaum dan juga pelbagai agama dan juga taraf hidup, ya. Jadi dengan adanya program-program seperti ini, maka agensi-agensi dapat membantu kerajaan untuk menyampaikan penerangan yang betul dan jelas. Sementara itu, Pengarah Penerangan Sabah, Jainisa Muhammad Nur berkata, program ini dapat meningkatkan lagi kefahaman terutama berkaitan institusi diraja. Wing Party untuk kita mengajak komuniti madani dan juga masyarakat setempat di setiap parlimen. Sebenarnya kita menganjurkan program Wing Party ini supaya semua rakyat kita dapat sama-sama menyaksikan peristiwa bersejarah berkenaan dengan pertabalan yang di-Pertuan Agong yang ke-17 dan supaya kita sama-sama dapat membangkitkan semangat patriotisme kita.
Lebih 3,000 pelajar di Tawau menghadiri program Selangkah ke Menara Gading Semega 2024. Anjuran Pejabat Parlimen Tawau bagi membantu pelajar memilih program pengajian bersesuaian ditawarkan institusi pengajian tinggi awam dan swasta. Ahli Parlimen Tawau, Datuk Loh Suf Hui berkata pihaknya sentiasa menyokong serta bekerjasama dengan Kementerian Pengajian Tinggi dan Kerajaan Negeri bagi pembangunan pendidikan di Tawau. Datuk Loh ditemui media selepas merasmikan program Semega 2024. Saya harap mudah-mudahan insan kita ini lain kali dia ada peluang untuk mengambil pelajaran dan ini misalnya ini ijazah muda kita boleh mendapat di Tawau dan ada juga peluang pekerjaan yang selaras dengan bidang pelajaran mereka membolehi di Tawau. Baru kita boleh sama-sama membangunkan Tawau sertai Sabah. Pelajar yang ditemui menyambut baik penganjuran program ini. Memberi banyak manfaat kepada kami para pelajar lepasan STPM dan juga SPM di mana mereka boleh mengetahui hala tuju mereka dan di mana akan mereka pilih mengikuti jurusan-jurusan yang mereka minati. Dia macam dedahkan kami kepada lebih luas untuk habis. Macam kami yang belum ambil SPM, nanti habis SPM mau ke mana, begitu dapat pengetahuan yang lebih banyak lah, begitu. Banyak informasi yang kita boleh dapat daripada booth-booth yang mereka lakukan di sini. Jadi insya-Allah dengan kehadiran yang begitu ramai pada hari ini, saya berharap bahawa lebih banyak pelajar-pelajar di Tawau ini terdedah dengan apa yang akan mereka lakukan selepas mereka sekolah. Turut berlangsung Majlis Penyampaian Anugerah Pelajar Cemerlang SPM 2023 bagi kawasan Parlimen Tawau. Sayembara Deklamasi Puisi Kemerdekaan Peringkat Negeri Sabah platform terbaik bagi memperkukuh semangat kebangsaan dan memperkasa semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Ahli Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, Datuk Jasni Madlani berkata, sayembara itu juga bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan sekaligus memilih wakil negeri ke peringkat kebangsaan. Datuk Jasni menyatakan demikian selepas merasmikan sayembara deklamasi puisi kemerdekaan peringkat negeri di Kota Kinabalu. Sastra ini satu bidang yang membina, salah satu fungsinya ialah membina jati diri dalam bangsa kita, membina akhlak dan membina kecintaan kita terhadap budaya kita itu sendiri. Jadi ini salah satu fungsi sastra. Dan saya pikir ia berkesan untuk anak muda kita juga yang menyertai program sayembara ini. Datuk Jasni berkata sayembara ini akan terus ditambah baik termasuk menggalakkan penyertaan pelbagai kaum bagi menyemai rasa cinta masyarakat terhadap seni sastra. Sementara itu, Ardian Shah Wayang menyampaikan puisi Wujud Yang Menipis karya Muhammad Ghazali Taib dinobatkan Johan Sayembara sekaligus mewakili Sabah ke peringkat kebangsaan Ogos depan. Alhamdulillah, rezeki masih memihak dengan saya. Dan untuk pemilihan sajak itu pula, saya mempunyai tim untuk sama-sama praktis, sama-sama berlatih, juga deklamator yang hebat, yang daripada Sarawak, daripada Pahang. Susulan video tular kes pergaduhan yang berlaku di kawasan parkir di sebuah pasar raya di Pinampang, Sabah. Polis Pinampang menahan 2 orang terbabit pergaduhan dalam video berdurasi 2 minit 16 saat itu menerusi 2 siri tangkapan. Ketua Polis Daerah Pinampang, Superintendent Sammy Newton dalam kenyataannya memberitahu tangkapan pertama merupakan seorang perempuan warga asing berumur 18 tahun merupakan suspek yang dilihat memukul mangsa. Tangkapan kedua juga merupakan seorang perempuan warga asing iaitu mangsa dipukul berumur 25 tahun kerana tidak mempunyai sebarang dokumen pengenalan diri yang sah. Polis turut mengesan seorang lagi suspek yang dilihat memukul mangsa. Motif kejadian dikatakan mangsa mempunyai hubungan sulit dengan suami suspek yang masih bebas. Kes disiasat mengikut Seksyen 323 dan Seksyen 506 Kanun Keseksaan serta Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1969-63 Akta 155. Baik, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Terus bersama Otto dalam berita wilayah untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka. Otto. Terima kasih, Anne, langsung dari Sabah.